Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Alia dan juga ahli kumpulan saya akan membentangkan kerja khusus kami yang bertajuk Isu Pluralistik Masyarakat di Semenanjung Sabah dan Sarawak serta usaha-usahanya ke arah integrasi nasional dengan berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Ini adalah ahli kumpulan saya, kami dari kumpulan 6, Nurliana Madiha binti Zamzuri, Zaitun Ifah binti Zulkifli dan saya sendiri Yasmin Alia binti Ahliya. Okay, sebelum tu kita lihat dulu isi kandungan yang terdapat dalam dalam kami punya slide. Pengenalan, seterusnya unsur tradisi, cabaran dalam pelbagai aspek, isu-isu pluralistik, usaha-usaha daripada pelbagai pihak, rumusan dan akhir sekali rujukan. Baiklah, sebelum kita mulakan dengan isu dan juga usaha ke arah integrasi nasional, kita lihat kepada konsep negara bangsa. Menurut Chambers Encyclopedia 1973, pembinaan negara bangsa adalah a collective noun and may safe be agreed to connect a group of people possessed of certain distinctive characteristic, real or imagined, and united certain specialties, sentimental, political, or both. This group must be a substantial size, a society united under a government in a political state. Okay, selain itu, negara bangsa juga adalah satu proses untuk melahirkan bangsa baharu untuk mencapai kedaulatan negara, iaitu melalui penyatuan rakyat dalam pelbagai aspek, termasuklah aspek bahasa, budaya dan juga nilai-nilai, dan akhirnya aspek-aspek ini boleh membawa kepada pembentukan negara pembentukan rakyat-rakyatnya. Seterusnya, kita lihat pula konsep integrasi nasional. Okay, integrasi nasional merupakan satu proses yang mewujudkan identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Okay, selain itu, integrasi nasional juga boleh didefinisikan sebagai satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri dalam Malaysia, khususnya antara negeri-negeri di Semenanjung dan juga negeri di Sabah dan Sarawak, yang bertujuan membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai identiti-identitinya tersendiri dengan berteraskan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Okay, dapat disimpulkanlah bahawa integrasi nasional ni adalah satu proses untuk mewujudkan kesatuan, iaitu perpaduan antara rakyat-rakyat dalam negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan juga kebudayaan. Okay, ada 4 unsur tradisi, iaitu yang pertama, institusi beraja, yang kedua, agama, bahasa dan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Okay, seterusnya kita tengok kepada cabaran ke arah integrasi nasional yang terdiri daripada pelbagai aspek. Ada banyak aspek. Yang pertama, politik, sosial, ekonomi dan akhir sekali globalisasi, yang akan kami terangkanlah dalam pembentangan ini. Okay, yang pertama, isu politik, isu pemerintahan beraja. Polis mengesahkan sedang menjalankan siasatan terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng berhubung kenyataannya yang menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum. Polis mengesahkan sedang menjalankan siasatan. Okay, itu adalah keratan video dari Buletin Pagi mengenai isu 3R, iaitu isu race, religion dan royal. Okay, isu ni adalah isu politik yang menyentuh
tentang kaum, agama dan juga institusi beraja. Uh, Isu ni kita lihat ia sering berlaku dalam politik dari dululah sehingga kini, dan ia dapat dilihat terutamanya waktu musim PRU, time kempen yang diadakan sebelum PRU. Okey. Isu ni ahli politik atau beberapa pihak mereka berkempen dengan menyentuh isu kaum, iaitu race, lepas tu isu agama, religion dan juga isu institusi beraja iaitu royal. Okey, seperti yang kita tahu dalam isu politik ni kita tak boleh kaitkan dengan aspek bangsa dan juga agama. Jadi mereka ini memanipulasikan dalam kempen, mereka memanipulasikan banyak perkara yang negatif lah. Yang kononnya mereka ni nak membangunkan bangsa, yang kononnya mereka ni nak membangunkan agama, tapi sebenarnya mereka memanipulasikan banyak perkara sehingga terjadinya isu. Okey, saya dapat maklumat ni didapati daripada Sinar Harian 2023. Okey, isu seterusnya adalah isu JRS iaitu Gabungan Rakyat Sabah. Ini adalah satu perkara baharulah dalam aspek politik di Sabah yang ditubuhkan pada 16 September 2020 dan telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada ketika itulah, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay, ada 4 parti politik yang disertai dalam gabungan ni. Okay, menurut pengerusi, antara parti politik yang join Gabungan Rakyat Sabah ni adalah Bersatu, seterusnya Parti Bersatu Sabah iaitu SAPP, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Maju Sabah SAPP. Okay, tapi empat-empat parti politik ni akan dibantu oleh UMNO dan juga BN. Okay, apa tujuan JRS ni ditubuhkan? Ia ditubuhkan untuk membanteras isu-isu pemikiran politik yang berbeza berikutan dengan kepelbagaian wilayah dan juga etnik di Sabah. Okey, ada empat prinsip JRS yang telah dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu hak Sabah, iaitu hak kesamarataan antara rakyat Sabah lah. Hak pendidikan, hak ekonomi. Okey, seterusnya yang kedua, dari segi kepimpinan, iaitu pemimpin-pemimpinnya yang cekap, yang amanah, yang bersikap integriti, yang mendahulukan rakyat, yang tidak berat sebelah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah Wawasan Kemakmuran Bersama iaitu WKB 2030 sebagai tunjang. Okey, apa itu WKB? WKB ni adalah satu usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang terus maju. Di samping pengagihan ekonomi yang adil, tanpa mengira kumpulan pendapatan sama ada B40 ke ataupun M40 ke ataupun T20, tanpa mengira bangsa dan juga agama. Okay, JRS ni adalah bertujuan untuk memastikan bukan JRS. WKB ni bertujuan untuk memastikan rakyat bersatu padu walaupun berlainan bangsa dan juga agama. Okay, dan prinsip yang terakhir adalah perpaduan rakyat Sabah. Maksudnya kesatuan rakyat-rakyat yang rakyat-rakyat Sabah lah. Okay, seterusnya kita lihat apa itu usaha yang boleh dilakukan oleh pihak berwajib, iaitu pihak kerajaan, masyarakat dan juga badan bukan kerajaan untuk mengatasi isu-isu ini. Okay, antara usaha yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan adalah dengan menggubal undang-undang yang berkaitan dengan isu serta mengenakan tindakan yang sesuai, dan ini adalah sesuai dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 38, iaitu kuasa Majlis Raja-Raja menghalang Parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan juga bahasa Melayu.
Dalam Perlembagaan Perkara 38 ni sendiri dah cakap yang dalam Parlimen tak boleh menyentuh tak boleh menyentuh tentang dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 38 sendiri dah cakap yang ahli parlimen tak boleh menyentuh tentang isu agama dan juga bahasa, isu agama, bangsa dan juga bahasa dalam politik. Jadi sesiapa yang menyentuh perkara itu boleh dikenakan tindakan yang bersesuaian lah. Okey, untuk masyarakat pula, mereka kena berperanan supaya cakna lah dengan permainan politik yang menyentuh tentang isu-isu budaya, keagamaan dan juga institusi beraja supaya mereka ni tak mudah terpedaya yang boleh menyebabkan perbalahan, yang boleh menyebabkan pergaduhan antara rakyat. Seterusnya, masyarakat ni perlu faham tentang politik dan juga parti-parti di Malaysia sebelum mengundi. Sebelum mengundi tu kita kena faham sebelum mengundi kita kena tengoklah parti mana yang sesuai untuk diundi, yang tak bias, yang sesuai lah. Okay, seterusnya peranan yang boleh dimainkan oleh badan bukan kerajaan adalah beri kesedaran kepada golongan anak muda, terutamanya golongan-golongan yang 18 tahun ni, 18 tahun yang mereka ni tak faham sangat pun tentang mengundi ni, tentang politik-politik. Jadi badan bukan kerajaan ni boleh memberi kesedaran kepada mereka tentang kewajipan untuk mengundi dan kebijakan memilih pemimpin. Sebagai masyarakat, kita kena pilih pemimpin yang baik untuk supaya negara kita sentiasa harmoni, sentiasa bersatu padu, walaupun rakyatnya terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya yang lain. Hiasan tanglung di SMK Pusat Bandar Puchong 1 yang dijadikan isu baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir berkata pemasangan tanglung menjadi tradisi Tahun Baharu Cina sekian lama yang jelas tiada kena-mengena dengan isu perkauman. Penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama Kristian hanya terpakai di Sarawak dalam penerbitan bahan agama dan tidak boleh digunakan di negeri-negeri lain. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sudah diperjelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Penganjuran Perhimpunan Pertahan Tulisan Jawi yang dirancang oleh beberapa gabungan pertubuhan bukan kerajaan NGO Melayu Islam Bangkit bagi membantah persidangan penolakan tulisan Jawi. Baiklah, isu sosial yang berlaku di Malaysia, kami pilih 3 isu iaitu isu menggantung tanglung di sekolah, isu penggunaan kalimah Allah dan juga isu tulisan Jawi. Ketiga-tiga isu ini berkait dengan unsur tradisi, yang kedua iaitu agama. Isu tanglung berlaku di SMK Bandar Puchong 1 telah dituduh sekolah SMK Bandar Puchong 1 telah dituduh menentang Perlembagaan Persekutuan kerana telah menggantung tanglung sempena sambutan Tahun Baru Cina. Mereka ataupun pihak sekolah dianggap telah melanggar Perlembagaan Persekutuan Perkara 3-1 Islam sebagai agama rasmi. Berdasarkan isu ini, ibu bapa pelajar menganggap isu ini bertujuan untuk menyebarkan agama Cina kerana menggantung tanglung di sekolah. Banyak juga menteri yang menghalang penurunan tanglung dan ada juga menteri yang menghalang ataupun tidak menyokong tindakan sekolah ini menggantung tanglung sebagai perhiasan Tahun Baru Cina. Namun begitu, walaupun isu tanglung ini tidak melanggar Perlembagaan Perkara 3-1, walaupun Islam agama persekutuan, tapi masih ada agama lain yang dianut oleh rakyat Malaysia. Menurut Perlembagaan Perkara 3-1, Islam adalah agama persekutuan. Kenapa? Sebab Islam agama dominan di semenanjung Tanah Melayu sejak kurun ke-12 lagi. Ia diperjelaskan melalui penghakiman yang diputuskan oleh mahkamah dan bersangkut paut dengan kuasa raja di mana raja sebagai ketua agama. Namun, isu tanglung ini bukanlah satu isu yang besar sehingga dikatakan
tujuan menggantung tanglung ini adalah tujuan untuk menyebarkan agama. Tanglung ni biasa menjadi perhatian ataupun menjadi perhiasan bagi setiap kali negara kita menyambut Tahun Baru Cina. Agama lain turut menjadikan perhiasan. Contoh kita boleh lihat perhiasan ini kadang-kadang berada di tepi-tepi jalan ataupun di pasaraya, yang mana setiap kali perayaan, bukan sahaja perayaan Tahun Baru Cina tetapi perayaan Aidilfitri dan juga Deepavali, ada hiasan dia tersendiri. Contoh Tahun Baru Cina tanglung, Hari Raya Aidilfitri macam ketupat, kalau Hari Raya Deepavali perhiasan kolam. Kita biasa melihat perhiasan-perhiasan ini, jadi ia bukanlah satu isu yang berat untuk kita pandang dan membuat andaian sendiri. Yang kedua, isu penggunaan kalimah Allah. Isu penggunaan kalimah Allah ni menjadi isu besar di semenanjung Malaysia sebab dia menyentuh Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1 iaitu Islam sebagai agama rasmi ataupun Islam agama persekutuan. Dia mengganggu sensitiviti orang Islam kerana meletakkan nama Allah dan juga 3 perkataan Arab yang lain iaitu Baitullah, Kaabah dan juga solat dengan tujuan penerbitan bahan agama mereka. Isu ini berlaku apabila masyarakat ataupun golongan orang Kristian mengeluarkan produk dengan meletakkan nama Allah sebagai tujuan promotion produk tersebut. Jadi, ia dianggap sebagai satu jenayah. Namun begitu, penggunaan kalimah Allah ni tidak menjadi isu besar di Sabah dan Sarawak. Itu adalah kontra. Dia menjadi isu besar di semenanjung Malaysia tetapi tidak menjadi isu yang besar di Sabah dan juga Sarawak kerana perkataan ataupun kalimah Allah ni telah digunakan oleh komuniti bukan Islam telah lama. Digunakan dalam kitab bahasa Melayu dan Iban. Jadi ramai orang Sabah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang Islam. Jadi mereka sering guna perkataan Allah ini. Walaupun Islam adalah agama persekutuan, tapi tiada dalam perlembagaan, namun sebahagian daripada sifat hormat menghormati ni, maksudnya kita kena sentiasa hormat menghormati dengan agama lain. Bukan sahaja kita meminta agama lain untuk menghormati agama Islam. Pada abad kedua, macam mana wujudnya isu penggunaan kalimah Allah ni dan dia tidak berat di Sabah dan Sarawak kerana pada abad kedua, warga Arab telah menterjemahkan perkataan God kepada kalimah Allah dalam kitab Bible dan kitab agama Kristian. Jadi kalimah Allah ni bukan sebahagian kepercayaan, kalimah Allah bukan sebahagian daripada kepercayaan orang Kristen. Jadi sebab itulah Islam menghalang penggunaan kalimah Allah dan 3 kalimah lain iaitu Baitullah, Kaabah dan solat dalam agama Kristian. Isu yang ketiga ialah isu tulisan Jawi. Isu ini sangat kita familiar dan isu yang menjadi perhatian lah di Malaysia ni, iaitu Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong meminta bahawa untuk pembelajaran Jawi ni dimasukkan di sekolah vernakular. Pendidikan Cina ataupun SJKC telah menolak penulisan Jawi. Namun dia menjadi isu kerana tulisan Jawi ni merupakan seni warisan dan sejarah dan tiada unsur keagamaan. Jadi rakyat Cina menganggap ini adalah satu kebudayaan Islam, bukan kebudayaan Malaysia. Sedangkan tulisan Jawi ini adalah warisan dan kebudayaan Malaysia. Tulisan Jawi ni mula dijumpai pada Batu Bersurat Terengganu. First time jumpa tulisan Jawi adalah pada Batu Bersurat pada tahun 1326 atau 1386. Ada 2 tahun yang dia menunjukkan bukti pengamalan sistem perundangan Islam dan sejarah Islam pada zaman dahulu. Jelas di sini bahawa ia bukanlah tujuan untuk menyebarkan agama Islam kepada agama lain tetapi ia hanyalah satu warisan dan kebudayaan. Jadi sepatutnya dia tidak boleh dijadikan isu. Jadi berdasarkan 3 isu ini, apa usaha dan tindakan pihak berwajib untuk mengelakkan isu seperti ini ataupun isu kecil yang diperbesarkan daripada berlaku? Usaha kerajaan mestilah berlaku adil kepada semua agama yang ada di Malaysia kerana rakyat Malaysia mempunyai kebebasan dalam memilih agama yang bersesuaian dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 iaitu orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Tadi Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1
agama Islam adalah sebagai agama persekutuan. Tetapi dengan kepelbagaian etnik atau bangsa yang ada dalam negara Malaysia, telah ada lagi satu perlembagaan persekutuan di dalam perkara 11, iaitu orang berhak menganuti dan mengamalkan agama sendiri. Kedua, kerajaan tidak boleh memandang negatif terhadap agama etnik lain atau tidak negatif terhadap kesungguhan masyarakat dalam menyokong budaya etnik se-Malaysia. Dalam Malaysia, kita mestilah menghormati setiap agama yang ada dalam Malaysia ni. Bukan saja kerajaan, tapi masyarakat juga perlu saling hormat menghormati agama lain. Kemudian, tidak boleh memandang negatif. Andai kata macam isu Tanglong tadi, kalau rakyat Cina nak gantung tanglong tu dekat sepanjang jalan atau sebagainya, kita tidak boleh menganggap bahawa itu adalah satu tujuan untuk mereka menyebarkan agama. Tapi hanyalah tujuan menunjukkan budaya ataupun perayaan yang mereka rayakan setiap tahun. Begitu juga dengan kita orang Melayu, kita akan menunjukkan macam mana sambutan perayaan Aidilfitri kepada masyarakat lain supaya semua masyarakat dapat saling kenal budaya yang ada dalam negara kita Malaysia. Kemudian kerajaan tidak boleh menghalang kesungguhan masyarakat untuk sokong budaya etnik yang ada dalam Malaysia ni. Yang ketiga, memartabatkan semula untuk isu tulisan Jawi. Kerajaan boleh memartabatkan semula tulisan Jawi dengan menjadikan hari Jumaat sebagai hari Jawi. Perkara ini telah dilakukan dan telah dilaksanakan oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Perkara ini disokong oleh masyarakat, katanya tulisan Jawi diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan sebagaimana yang termaktub dalam Seksyen 9 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Surat 67. Jadi, ini adalah satu usaha kerajaan yang nampak dan disokong oleh masyarakat untuk masyarakat sentiasa memperkasakan tulisan Jawi. Seterusnya, usaha masyarakat. Masyarakat perlu mengambil tahu budaya dan agama bangsa lain supaya tidak berlaku salah faham dan perpecahan kaum di samping meneliti Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maksudnya, kita hidup di negara yang pelbagai etnik dan mempunyai pelbagai bangsa. Jadi, tugas ataupun tanggungjawab masyarakat atau individu itu sendiri adalah untuk mengambil tahu tentang latar belakang budaya dan agama bangsa lain supaya kita tak berlaku salah faham, kita tak mudah menghukum sesuatu bangsa itu dan sampai menyebabkan perpecahan kaum ataupun menyebabkan perbalahan antara sesama kaum. Di samping kita menyokong bangsa dan agama masyarakat lain, kita juga untuk membuktikan bahawa perkara itu jelas, kita boleh rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang kedua, orang Islam mestilah cakna dengan hukum Islam manakala kaum lain tidak boleh menafikan hukum agama Islam dan membandingkannya dengan agama mereka. Macam isu penggunaan kalimah Allah tadi, telah termaktub dalam hukum Islam yang Islam tidak membenarkan kalimah Allah, kalimah Baitullah, Kaabah ataupun solat itu digunakan oleh bangsa lain dalam tujuan untuk mempromosikan sesuatu. Jadi, masyarakat lain perlu terima tentang perkara tersebut sebab perkara tersebut dah ada dalam hukum agama Islam. Jadi, setiap agama tidak boleh membandingkan antara salah satu agama itulah. Masing-masing kena hormat tentang agama masing-masing. Yang ketiga, tidak membesarkan isu-isu kecil sehingga menyebabkan perbalahan antara kaum. Perlembagaan Persekutuan termaktub perkara 8 iaitu hak terhadap layanan secara sama rata di sisi undang-undang dengan tujuan untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia. Maksudnya di sini, setiap agama bangsa perlulah dilayan dengan adil dan saksama di sisi undang-undang ataupun dalam pandangan masyarakat itu sendiri. Okey, usaha yang ketiga ialah usaha badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan boleh berkolaborasi dengan kerajaan ataupun meminta perhatian daripada masyarakat untuk menangani setiap isu yang berlaku dalam Malaysia. Untuk isu agama ataupun dalam sudut unsur tradisi agama, usaha badan bukan kerajaan. Contohnya NGO Islam berkolaborasi dengan NGO bukan Islam. Contohnya Allied Coordinating Committee of Islam NGOs iaitu ACCIN boleh berkolaborasi dengan Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism dan Taoism, MCCBCHST. Dalam NGO Islam ni semestinya memfokuskan tentang agama Islam. Kemudian yang
BCHST ni memfokuskan terhadap agama-agama lain yang ada dalam Malaysia. Jadi kedua-dua NGO ini boleh berkolaborasi. Contoh dalam memperkasakan tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni tidak berunsurkan agama. Tapi kedua-dua NGO ni boleh berkolaborasi untuk membuka minda setiap bangsa yang ada di Malaysia ini itu merupakan tulisan Jawi itu merupakan warisan dan budaya, bukan penyebaran agama. Tidak ada kena-mengena dengan penyebaran agama. Okay, yang kedua, berkolaborasi bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertahankan penggunaan tulisan Jawi di sekolah vernacular dengan menambah baik di SKP untuk memasukkan pelajaran tulisan seni kod. Malaysia mengamalkan sistem pendidikan vernacular. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Jawi diperkasakan di setiap sekolah. Jadi NGO boleh berkolaborasi dengan kerajaan supaya tulisan Jawi tidak dimasukkan dalam pendidikan sama ada di sekolah SJKC, SJKT ataupun SK. Dengan menambah baik di SKP dan memasukkan pelajaran tulisan seni kod. Kalau kita tahu murid sekolah belajar bahasa Jawi tapi tidak ditekankan dengan seni kod itu sendiri. Jadi ini adalah inisiatif NGO dan juga dengan kolaborasi bersama kerajaan. Okay, sekian untuk isu sosial. Baiklah, kita masuk kepada isu ekonomi pula. Tragedi ni telah mengakibatkan lebih kurang hampir 200 orang terbunuh, 400 lebih orang telah tercedera dan penangkapan orang sebanyak hampir 10,000 orang disebabkan tragedi. Tragedi ini dinamakan adalah tragedi peristiwa 13 Mei 1969. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini kita lihat pada aspek ekonomi. Okay, peristiwa ini telah menggambarkan banyak nyawa, kecederaan dan kerosakan harta benda. Salah satu punca terjadinya rusuhan ini disebabkan oleh jurang ekonomi antara etnik Cina dan Melayu. Orang Melayu terpinggir dan miskin dalam ekonomi bercorak sara hidup diri kerana mereka masih bekerja sebagai nelayan dan penternak. Manakala orang Cina lebih terkedepan dalam bidang perniagaan. Hal ini membuatkan orang Melayu rasa tidak puas hati terhadap orang Cina. Oleh itu, peristiwa ini menyebabkan berlakunya lompong ekonomi besar antara orang Melayu dengan orang Cina. Okey, bagaimana peristiwa ini terdapatnya jurang antara orang Cina dan juga bukan orang Cina juga orang Melayu. Hal ini disebabkan oleh orang British telah memperkenalkan sistem kolonial iaitu menjana ekonomi dengan mengaut keuntungan semata-mata. British telah mengasingkan 3 etnik utama iaitu Cina, India dan juga Melayu untuk bekerja mengikut sektor pekerjaan dan diasingkan penempatan mereka. Okay, matlamat British tercapai apabila tiada perpaduan kaum yang berlaku sehingga mereka berjaya mengaut keuntungan di tanah Melayu. Okay, yang mana British ni memang sengaja mengasingkan setiap etnik itu mengikut pekerjaan dan juga penempatan. Supaya tiada perpaduan untuk menghapuskan sistem yang diperkenalkan oleh British. Kemudian orang Melayu rasa tertindas atas sebab sistem ini. Sebab mereka hidup dalam keadaan susah di negara sendiri manakala pendatang seperti Cina mendapat kelebihan dan hidup senang-lenang di bandar. Berdasarkan lepas tu kita tengok pula isu yang kedua iaitu peluang pekerjaan dalam sektor awam. Menurut artikel daripada Utusan Malaysia, pekerjaan dalam sektor awam dimonopoli oleh orang Melayu khususnya dalam bidang pendidikan dan ketenteraan. Okey, kita boleh lihat sekarang ataupun daripada dulu memang bidang pendidikan biasanya dimonopoli oleh orang Melayu. Sebab kalau kita tengok institusi pendidikan seperti IPG sendiri, ramai yang mengambil rakyat orang Melayu untuk sambung belajar di situ dan kemudian akan keluar menjadi cikgu. Kita boleh lihat hanya beberapa persen sahaja orang yang bukan Melayu yang belajar di IPG contohnya. Lepas tu kita tengok kepada
kententeraan, yang mana kententeraan pun terdiri daripada ramai orang Melayu berbanding orang bukan Melayu seperti Cina dan India. Sektor swasta pula majoritinya dikuasai oleh orang bukan Melayu. Orang Cina khususnya menguasai dalam bidang perniagaan kerana pulangannya yang lebih lumayan. Ini menyebabkan orang bukan Melayu menganggap mereka mempunyai peluang yang tipis untuk menceburi sektor awam kerana lebih utamakan orang bukan Melayu. Integrasi hanya dimonopoli oleh satu integrasi nasional juga sukar dicapai apabila sektor pekerjaan hanya dimonopoli oleh satu kaum sahaja kerana kurang percampuran dengan kaum lain. Apa kesannya apabila dalam sektor pekerjaan itu, khususnya sektor awam, hanya dimonopoli oleh satu etnik sahaja? Maka kesannya tiada pencampuran dengan etnik lain. Perpaduan pun sukar dicapai ataupun sukar dibina bila tiada pencampuran. Contohnya macam sektor awam ni memang dimonopoli oleh komuniti orang Melayu. Jadi diorang akan bergaul sesama diorang sahaja dan sukar untuk bercampur dengan kaum lain. Apakah usaha daripada pelbagai pihak? Yang pertama, kita lihat usaha kerajaan untuk mengatasi isu ini daripada terus-berterusan berlaku. Yang pertama, penubuhan kerajaan menubuhkan konsep rukun negara dan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Penubuhan ini bertujuan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum dan membantu ekonomi orang Melayu. Ini bagi mencapai hasrat yang terdapat dalam perlembagaan bagi perkara 153 kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah kaum lain. Kita lihat kat sini. Kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi membantu ekonomi orang Melayu supaya tiada jurang ekonomi dengan kaum-kaum yang lain. Ini bagi menyahut dalam perlembagaan 153 ni lah. Kemudian tapi kerajaan, walaupun usaha kerajaan juga, dia tidak menafikan kedudukan yang sah kaum lain, yang mana kerajaan masih bagi peluang kaum lain untuk mencuburi dalam sektor awam. Tiada istilah kerajaan menolak orang Cina dan India untuk masuk ke dalam sektor awam. Sebab kita boleh lihat dalam kententeraan, kita boleh lihat polis pun dalam sektor awam masih ada kaum Cina dan India. Kalau tengok cikgu pun ada juga kaum Cina dan India, tapi dalam bilangan yang sedikit sahaja. Kita tengok pula masyarakat. Orang Melayu, apa usaha masyarakat itu? Orang Melayu mengambil peluang untuk mencari peluang pekerjaan di bandar. Misalnya, Kuala Lumpur yang terdiri daripada ramai orang Cina dan telah seimbang dari segi pembahagian etnik selepas pelaksanaan DEB. Kita tengok kepada peristiwa 13 Mei ni. Disebabkan orang Melayu ni dia bekerja sebagai orang kampung, bekerja di kampung saja sebagai nelayan, penternak, menangkap ikan. Jadi, usaha masyarakat adalah untuk keluar daripada kepompong sebagai pekerja di kampung, iaitu dengan bekerja di bandar supaya sama dengan orang Cina boleh menjana pendapatan dan menampung kos sara hidup mereka apabila bekerja di bandar. Jadi dengan pelaksanaan DEB ni juga dapat seimbangkan dari segi pembahagian etnik, yang mana kat bandar tu pun sekarang kita dah boleh lihat boleh lihat orang Cina, orang Melayu dan juga orang India semuanya dah ramai dah bekerja di bandar. Lepas tu kita tengok pula usaha masyarakat itu perlu terbuka dalam penerimaan orang bukan Melayu ke dalam sektor awam. Kita tengok pada macam cikgu, tentera, polis ataupun sektor-sektor awam yang lain, kita kena terima kehadiran orang bukan Melayu ke dalam sektor awam supaya dengan tidak mengenepikan mereka apabila bekerja bersama-sama.
Seterusnya kita lihat kepada NGO, usaha badan bukan kerajaan atau NGO. Iaitu yang pertama, mengadakan program-program untuk melatih kemahiran orang Melayu. Contohnya, mengadakan seminar perniagaan oleh Pertubuhan Seafood. Okey, pertubuhan ni memang dah ada dah zaman sekarang. Pertubuhan ni adalah untuk mengajak orang ramai, rakyat Malaysia untuk mencuburi dalam bidang perniagaan. Jadi, usaha macam ni dapat membantu orang Melayu khususnya untuk menggilap ataupun untuk menggalakkan mereka mencuburi dalam bidang perniagaan. Seterusnya, usaha NGO adalah mempromosikan peluang pekerjaan kepada etnik bukan Melayu. Contohnya, periklanan di akhbar berbahasa Cina dan India. Disebabkan orang Cina dengan India ni susah nak nampak dalam sektor awam. Jadi, cara nak galakkan diorang masuk ke dalam sektor awam adalah dengan mempromosikan dalam akhbar-akhbar bagi kaum diorang supaya mereka sedar tentang sedar tentang peluang pekerjaan di sektor awam. Dan mereka sedar bahawa dalam sektor awam ni tidak pernah mengenepikan mereka daripada bekerja di sektor awam. Okey, kita tengok pula kepada isu globalisasi. Semua pihak tidak seharusnya berpuas hati dengan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC. Pakar Bahasa Melayu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim berkata, penilaian bukan berdasarkan keputusan peperiksaan semata-mata, sebaliknya perlu dilihat dalam aspek penggunaan dalam kehidupan seharian juga. Okay, apabila kita lihat kepada isu tadi yang mana isu bahasa Melayu, kita highlightkan kepada isu bahasa Melayu. Isu bahasa Melayu ni sekarang memang menjadi satu isu yang mana bahasa Melayu kurang dikuasai oleh golongan muda khususnya. Okey, hal ini kita lihat kepada isu ni, ibu bapa sekarang kini gemar menyajikan buku dan bahan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dalam bahasa Melayu kepada anak-anak. Dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa utama dalam medan bacaan dan komunikasi mereka. Ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan teknologi moden. Bahasa Inggeris sering digunakan sebagai bahasa komunikasi antarabangsa dalam industri, perniagaan, sains dan teknologi. Oleh itu, generasi muda mungkin lebih terdedah kepada bahasa Inggeris melalui internet, filem, muzik, permainan digital dan media sosial secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penguasaan mereka terhadap bahasa tersebut. Hal ini menjatuhkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan warisan budaya kita. Setiap etnik sama ada Melayu, Cina dan India berupaya mengabaikan bahasa Melayu kerana bahasa Inggeris dijadikan bahasa perantara. Di dalam perlembagaan telah menyatakan dalam perkara 152 tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, dekat sini, macam mana boleh jadi ni isu ini sebab dunia semakin moden. Bila dunia semakin moden, terdedah dengan teknologi, setiap teknologi juga kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Jadi ibu bapa lebih gemar mengajar anak-anak mereka menggunakan bahasa Inggeris. Dan mereka kerap berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris. Sebab itu, golongan muda sekarang dan juga golongan kanak-kanak juga kurang fasih menggunakan bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris. Okey, sedangkan dekat Malaysia ni bahasa rasmi adalah bahasa Melayu. Jadi perlu setiap rakyat dan setiap etnik itu perlu menguasai bahasa Melayu supaya mereka dapat memahami antara satu sama lain apabila berkomunikasi. Hal ini dapat menyahut seruan perlembagaan di mana bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Okey, apakah kesan
pengaruh global ini. Kita lihat yang pertama, kehilangan identiti budaya Malaysia. Bahasa Melayu ni dia mempunyai bahasa klasik dan jarang dikuasai oleh golongan muda kerana tidak dipelajari secara mendalam di peringkat sekolah khususnya. Tambahan pula, bahasa klasik lazimnya terdapat di dalam puisi, sajak, syair, pantun dan pelbagai lagi. Apabila golongan muda tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik, maka mereka kehilangan pemahaman yang mendalam terhadap maksud kandungan sastera tersebut. Jadi, macam mana boleh hilangnya identiti budaya itu sebab di dalam sastera seperti syair, pantun, sajak semua tu menggunakan bahasa Melayu baku dan juga bahasa Melayu klasik. Jadi, bahasa-bahasa tu perlu dipelajari dan difahami dengan betul. Sebab kalau tak belajar, memang susah untuk faham apa maksud tersirat di sebalik sastera tersebut. Jadi hilanglah identiti bila tidak ada orang yang faham maksud di sebalik sastera tu. Lepas tu yang kedua, kesannya adalah integrasi nasional sukar dicapai. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia dan memainkan peranan penting dalam memperkukuh identiti kebangsaan dan kesatuan rakyat. Jika golongan muda kehilangan penguasaan yang kukuh dalam bahasa Melayu, mereka mungkin mengalami kesukaran dalam memahami, menghargai dan menyebarkan nilai-nilai budaya dan warisan kebangsaan mereka terhadap etnik lain. Ini boleh mengancam integrasi nasional. Okey. Nilai-nilai budaya ni ada banyak. Macam-macam nilai-nilai budaya. Contohnya, di sebalik sastera pun ada nilai-nilai budaya. Di sebalik lagu pun ada nilai-nilai budaya. Tapi bila orang tak faham, maka tiada Jadi bila tak faham, maka integrasi nasional tu sukar dicapai bagi ketiga-tiga etnik ini. Okay, apakah usaha dalam menangani isu ini daripada berterusan? Yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan boleh menubuhkan jawatan kuasa bagi merancang program yang mampu memartabatkan bahasa Melayu. Okey, contohnya Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengadakan program pelan tindakan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Universiti Awam. Itu dilakukan pada tahun 2016 hingga 2020. Okey. Usaha-usaha kerajaan yang macam gini lah yang dapat membantu bahasa Melayu itu sentiasa digunakan oleh semua golongan, sama ada muda, tua ataupun kanak-kanak. Okay, kita lihat pada masyarakat, apakah usaha, iaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Dalam keluarga khususnya ataupun sewaktu kita berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu utamakan bahasa Melayu sekiranya satu sama lain tu faham bahasa Melayu. Melainkan kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tidak memahami bahasa Melayu, maka bahasa Inggeris diutamakan. Okey, seterusnya usaha ibu bapa perlu memupuk kesedaran anak-anak tentang penggunaan bahasa Melayu. Okay, tidak salah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi, tetapi utamakan dulu penggunaan bahasa Melayu supaya tidak hilang identiti dan tak hilang identiti seorang sebagai seorang yang berbangsa Melayu atau seorang rakyat Malaysia. Okay, seterusnya badan bukan kerajaan. Usaha yang pertama iaitu mempromosikan produk keluar negara dengan menggunakan bahasa Melayu. Contohnya produk daripada Malaysia iaitu animasi Upin dan Ipin dan juga muzik tempatan. Okey. Produk Malaysia ni ada banyak, tapi saya bagi contoh memang
semua orang tahu animasi Upin Ipin ni memang dah pergi sampai ke peringkat antarabangsa dan mereka mempromosikannya dalam bahasa Melayu. Muzik tempatan pun ada pergi sampai ke peringkat antarabangsa. Contohnya muzik-muzik daripada Siti Nurhaliza telah sampai ke peringkat luar negara seperti Indonesia dan Singapura. Kita lihat pula usaha yang kedua iaitu menguatkuasakan penggunaan bahasa Malaysia dalam penyiaran dan periklanan. Contohnya, produk-produk yang ada dekat Malaysia ni apabila pergi ke luar negara, produk-produk luar negara yang masuk ke dalam Malaysia ni perlu diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan bukannya dalam bahasa Inggeris. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada pembentang seterusnya. Baiklah, setelah dibincangkan semua isu-isu ataupun cabaran dari segi politik, sosial, ekonomi dan juga globalisasi, di sini saya ingin membuat beberapa rumusan ataupun kesimpulan. Cabaran dari pelbagai segi ini, politik, ekonomi, sosial dan globalisasi sering berlaku di negara kita, negara Malaysia. Melalui cabaran ini akan timbulnya beberapa isu yang mungkin menyentuh tentang hubungan etnik dan perkauman yang ada di negara kita, seperti isu-isu yang telah dibincangkan tadi. Kebanyakan isu yang berlaku menyentuh sensitiviti kaum ataupun menyentuh tentang perhubungan kaum yang terdapat di negara kita. Jadi ini adalah salah satu impak yang berlaku bila cabaran-cabaran ni ada dalam negara kita. Untuk mencapai kesepaduan kaum tanpa sebarang isu yang timbul, ia boleh menyebabkan pergaduhan atau perbalahan antara kaum dan masyarakat, mahupun isu yang boleh memburukkan nama kita di mata dunia. Usaha daripada pemimpin dan rakyat mestilah diwujudkan. Seperti apa yang kita bincangkan tadi, jika timbul isu yang boleh menyebabkan pergaduhan kaum ataupun menyebabkan negara luar melihat negara kita ni sebagai negara yang mempunyai isu perkauman, jadi eloklah pihak kerajaan, masyarakat dan NGO mewujudkan satu usaha dan memastikan usaha yang diwujudkan itu dapat menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu ini daripada berlaku. Setiap pihak mestilah saling bantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Contohnya, apa yang kerajaan usahakan mestilah disokong oleh masyarakat. Apa yang usaha masyarakat keluarkan mestilah disokong oleh pihak kerajaan, ataupun kalau NGO yang berusaha untuk membanteras isu-isu ini, kerajaan dan masyarakat perlulah saling membantu dan menyokong. Jadi harapan kami sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara adalah mengharapkan Malaysia dapat mencapai negara bangsa dan masyarakat di Malaysia ini hidup aman dan harmoni tanpa konflik yang berat. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.